Rakan-rakan, Adakah anda semua tahu? Gerakan Islam. Ikhwanul Muslimin. Saya Khalidah. Marsha. Fatin. dan saya Ariana akan menceritakan sedikit apa itu Ikhwanul Muslimin. Pada dasarnya, gerakan Islam bertujuan untuk menegakkan agama Islam di muka bumi agar kedamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia terlaksana. Namun begitu, banyak ideologi atau fahaman yang melandasi gerakan-gerakan ini. Ada yang bersifat gerakan dakwah dengan didasari oleh ilmu atau cara gerakan ke arah peperangan. Semua gerakan ini bertujuan sama. Akan tetapi, gerakan ini harus melihat masa yang tepat untuk menggunakan cara-cara tersebut. Yang terpenting dalam sebuah gerakan Islam adalah gerakan yang di dalamnya para jemaah bersatu hati dan pemikiran yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini kerana sebuah gerakan Islam tanpa tujuan yang kuat akan mudah dihancurkan oleh gerakan musuh Islam. Oleh kerana itu, perlu adanya kesatuan Islam dan langkah dakwah Islam yang sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Gerakan Islam dunia ialah Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir. Bukan sahaja di Mesir, negara-negara lain juga ada seperti Afghanistan, Algeria, Bahrain, Indonesia, India, Lebanon, Iraq, Palestin, Somalia, Pakistan, Turki, Yaman dan paling penting negara kita, Malaysia, juga mempunyai gerakan Islam iaitu Parti Islam Se-Malaysia. Pada abad ke-18 dan 19 muncul beberapa gerakan Islam seperti Mahdi di Sudan, Sanusi di Libya dan Wahhabi di Arab Saudi. Menjelang abad ke-19 dan 20, kolonialisme dan imperialisme memberi ancaman kepada identiti politik agama Islam. Hal ini menimbulkan reaksi penubuhan Ikhwanul Muslimin oleh Hassan al-Banna di Mesir. Imam Hassan al-Banna menubuhkan gerakan Ikhwanul Muslimin demi menegakkan Islam. Selepas Perang Dunia yang Pertama, fahaman sekularisme mula mempengaruhi masyarakat Muslim di Mesir. Kesannya, nilai Islam semakin terhapus. Oleh itu, Imam Hassan al-Banna serta rakan seperjuangannya sedar bahawa fenomena ini mampu menggugatkan akidah Islam. Maka tertubuhlah Jemaah Ikhwanul Muslimin demi mengajak umat Islam kembali ke jalan yang benar dan menghayati Islam dengan sebenar-benar makna. Gerakan Islam Ikhwanul Muslimin adalah satu gerakan Islam antarabangsa berpusat di Mesir yang berpengaruh besar di seluruh dunia. Gerakan Islam ini juga merujuk Islam sebagai cara kehidupan. Pada akhir Perang Dunia yang Kedua, gerakan Islam ini memiliki dengan anggaran 2 juta ahli. Antaranya adalah seperti pengasasnya sendiri iaitu Imam Hassan al-Banna. Yang kedua, Hassan al-Hudaybi, Ustaz Abdullah Qadir Audah dan lain-lain lagi. Pada fasa awal, gerakan ini bergerak secara bawah tanah dalam menyebarkan dakwah Islam. Namun, pergerakan ini telah menggugat pertubuhan musuh-musuh Islam. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh mereka untuk menghancurkan Jemaah Ikhwanul Muslimin. Antaranya adalah dengan membunuh Imam Hassan al-Banna. Beliau dibunuh kerana ditembak ketika keluar dari bangunan pertubuhan Ikhwanul Muslimin pada tarikh 12 Februari 1949. Namun, perjuangan untuk menegakkan Islam tetap diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau. Perjuangan Ikhwanul Muslimin tidaklah manis sahaja, ada juga pahit dan ada juga duganya. Pada tahun 1948, wujudnya negara Israel di bumi Palestin dan Mesir terpaksa berperang buat pertama kalinya dengan negara yang baru dibentuk itu. Kekalahan yang dialami menyebabkan rampasan kuasa yang menampilkan Gamal Abdel Nasser, iaitu seorang tokoh yang bukan sahaja berjaya membina imejnya di Mesir tetapi juga di seluruh dunia Arab. Pada tahun 1949, gerakan Islam ini mengalami cabaran yang besar iaitu selepas sahaja
Hassan al-Banna, mati ditembak. Kematian beliau telah meninggalkan kesan yang besar terhadap corak dan masa depan gerakan ini. Disebabkan kekosongan pemimpin, berlakunya perebutan kuasa dalam kalangan ahli-ahli ini. Kepimpinan organisasi ini bukan sahaja semakin goyang tetapi tidak mantap seperti dahulu lagi. Pembezaan pendekatan dalam menangani persaingan dan pergolakan yang berlaku di Mesir pada waktu itu menyebabkan ramai orang hilang kepercayaan terhadap gerakan ini. Gamal Abdul Nasir bukan sahaja berjaya menyingkirkan rakan-rakan yang tidak sealiran dengannya, malahan beliau berjaya memusnahkan pengaruh Ikhwanul Muslimin. Konflik di antara gerakan Ikhwanul Muslimin dan Nasir yang berlaku selama 6 dekad ini tiba di kemuncaknya apabila Nasir bersekongkol dengan pihak British untuk menjatuhkan gerakan Islam ini. Sejak daripada itu bermulalah siri pengharaman dan penindasan terhadap Ikhwanul Muslimin dan akhirnya telah membawa kepada pengakhiran terhadap gerakan ini. Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan Islam yang terbesar di dunia dan benar-benar berjaya membentuk generasi Muslim yang berjuang menegakkan agama Islam dan menyatukan umat Islam. Gerakan ini juga merupakan dakwah yang menyeluruh yang memenuhi keperluan manusia serta bersesuaian dengan keperluan ummah. Ini merupakan antara faktor kepada kejayaan Ikhwanul Muslimin yang menyebabkan gerakan ini tersebar luas sehingga keluar dari negara Muslim. Seperti di negara-negara Arab yang lain. Contohnya adalah seperti di Syria, Iraq, Jordan, Sudan, Algeria, bahkan seluruhnya. Walaupun dibedil dengan keganasan dan lampasan pada ketika itu, Hassan al-Banna tidak berdiam diri. Sebagai organisasi massa yang memperjuangkan kesedaran Islam, Ikhwanul Muslimin berjaya memainkan peranan menggerakkan penentangan rakyat terhadap pendudukan British di Mesir pada ketika itu. Apabila meletusnya peperangan di Palestin berikutan dengan kebanjiran pendatang haram Yahudi, Ikhwanul Muslimin merupakan satu-satunya organisasi yang berjaya menghantar sukarelawan terlatih untuk membantu saudara sesama Islam menentang pengganan Zionis pada ketika itu. Gerakan Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan yang telah ditubuhkan oleh Hassan al-Banna, iaitu tokoh Islam yang terkenal di seantero dunia. Pada masa kini, masih terdapat segelintir masyarakat di Mesir yang berpegang teguh kepada gerakan Ikhwanul Muslimin. Namun, tahukah anda apakah yang telah terjadi kepada ahli gerakan Ikhwanul Muslimin pada masa kini? Mari kita saksikan bersama-sama. 6.50 pagi, Ikhwanul Muslimin di Mesir belum lagi berkubur. Al-Azhar keluar fatwa larangan menganggotai Ikhwanul Muslimin. Mahkamah Mesir mengekalkan hukuman mati terhadap 12 anggota Ikhwanul Muslimin termasuk 2 pemimpin kanan gerakan yang diharamkan itu. Mahkamah Agung Mesir itu turut mengurangkan hukuman terhadap 31 anggota pertubuhan itu kepada penjara seumur hidup dalam perbicaraan berkaitan pembunuhan beramai-ramai oleh pasukan keselamatan pada 2013. Individu yang dihukum mati bersabit kesalahan menyediakan senjata kepada kumpulan jenayah yang menyerang penduduk dan melawan polis serta memiliki senjata api, peluru dan bahan menghasilkan bom. Mahkamah dalam penghakimannya juga menyenaraikan pertuduhan lain termasuk membunuh anggota polis, melawan pihak berkuasa dan menceroboh serta memusnahkan harta awam. Itulah berita-berita terkini tentang gerakan Ikhwanul Muslimin. Sila berikan pendapat anda berkenaan isu ini di ruangan komen. Sekian. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.